Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita mulakan kuliah kita berkenaan dengan satu lagi jenis turbo machinery yang kita namakan sebagai Pelton wheel. Okay, seperti yang saya pernah nyatakan pada kuliah yang terdahulu, kita akan membincangkan turbo machinery ini terbahagi kepada dua. Pertama adalah pump dan yang kedua adalah turbine. Okay, walau bagaimanapun, pump kita akan pergi kepada rotodynamic sahaja. Okay. Dan kita ada dua jenis, iaitu kita ada centrifugal dan kita ada axial sebenarnya. Ini secara kasar, ada buku yang membincangkan secara detail. Pump juga, selain daripada rotodynamic, kita ada positive displacement. Okay. Kemudian apabila kita membicarakan tentang turbine, turbine akan terbahagi kepada dua yang paling mudah, iaitu kita kata reaction turbine dan satu lagi adalah impulse turbine. So kemudian reaction di mana? Reaction apa yang telah kita belajar di dalam Francis turbine. Okay, reaction adalah apa yang kita belajar sewaktu Francis turbine, dan impulse yang akan kita belajar hari ini iaitu Pelton wheel. Okay, so dan nota ini saya rasa saya telah upload video. Saya harap pelajar boleh melihat nota ini secara berulang kali melalui link yang telah diberikan. Okay, so what is Pelton wheel? Pelton wheel ialah sebuah turbine ataupun satu alat yang akan menyerap tenaga daripada aliran yang terdiri daripada, yang utama adalah nozzle. So terdiri daripada nozzle. Kenapa kita panggil nozzle? Kerana nozzle adalah salah satu cara untuk kita meninggikan had laju air. So saya rasa pelajar pun faham, kalau kita nak lajukan air daripada hos getah yang kita ada, so kita akan kecilkan cross section area. So kecilkan cross section area itu adalah seolah-olah kita membentuk nozzle. Kerana apa? Kerana had laju yang tinggi akan menyebabkan ia akan menghentam bilah dengan kadar yang tinggi. So apa maksud had laju tinggi akan menghentam dengan kadar yang tinggi? Seolah-olah ia akan membina momentum yang lebih besar. Okay. Dan apa akan terjadi sekiranya momentum besar? Kita pun faham berlaku pelanggaran di sini. Oleh itu, jika momentum besar, ia akan menyebabkan wheel ini ataupun kita kata roda ini berputar dengan lebih laju. So oleh itu, secara ringkas kita boleh dapati bahawa Pelton wheel sebenarnya terdiri daripada satu komponen yang mudah, iaitu kita ada nozzle di sini. Kita ada nozzle di sini dan kemudian kita akan ada set of blade. Okay. Ini adalah seorang ahli saintis yang memberi tumpuan kepada bagaimana untuk mencipta wheel yang efisien bagi menyerap tenaga yang tinggi daripada aliran air. Ia adalah Lester Alan Pelton. Oleh itu kita menggunakan nama Pelton wheel bagi keadaan ini. Okay, antara beberapa contoh mudah Pelton wheel ataupun penggunaan turbine seperti ini, kita boleh lihat dengan water wheel. So saya rasa perkara ini pelajar boleh imagine di mana jika kita ada aliran sungai, kita akan menggunakan aliran tersebut untuk memutarkan sebuah roda di sini ataupun kincir air, dan kincir ini akan disambungkan dengan shaft dan shaft ini akan digunakan untuk pelbagai tujuan. Okay, kalau zaman dulu mungkin digunakan untuk mengisar gandum dan sebagainya, tetapi pada zaman moden kita akan gunakan shaft yang berputar ini untuk memutarkan generator bagi menghasilkan tenaga elektrik. Okay, kemudian kita melihat beberapa bahagian penting di dalam Pelton wheel. Pertama adalah nozzle and spear.
So ini adalah nozzle, bahagian yang mengecil di sini, dan spear adalah tombak ataupun kita kata satu bahagian di dalam nozzle bagi mengawal kadar alir. Okay, macam mana cara ia mengawal kadar alir? Kita boleh melihat dengan cara seperti ini. So jadi sekiranya spear ini berada di belakang, kita dapati bahawa air akan masuk ke hadapan. Tetapi apabila spear ini bergerak menutup di sini, kita dapati bahawa air kita boleh stopkan dia, kita boleh berhentikan aliran air, atau kita boleh mengawal kadar alir yang melalui nozzle tersebut. Okay, kemudian kita akan melihat runner and bucket. So saya rasa runner and bucket pelajar faham, ia adalah merujuk kepada bucket yang ada di sini, dan runner adalah the whole set of this bucket. Okay. Kemudian kita ada satu lagi function iaitu breaking jet. Okay, breaking jet ini sebenarnya adalah aliran air yang diletak di atas ini bagi seolah-olah melawan pergerakan putaran runner. Kerana apa? Kerana ketika Pelton wheel diberhentikan, maksudnya katakan kita stopkan operation, okay, kita akan alihkan aliran air ini masuk ke sini. Oleh itu kita akan dapati bahawa Pelton wheel akan boleh memperlahankan putarannya. Dan seterusnya adalah casing. Walau bagaimanapun, casing di dalam Pelton wheel kita katakan tidak begitu penting, kerana ia lebih kepada memberikan ciri keselamatan kepada turbine. Kerana apa? Kerana Pelton wheel tidak memerlukan perubahan tekanan. Berbeza dengan Francis turbine ataupun centrifugal pump, casing amat penting untuk Francis turbine dan juga centrifugal pump. Kerana apa? Kerana kedua alat tersebut perlu untuk mengekalkan tekanan sewaktu air melalui volute. Okay, tetapi di dalam Pelton wheel, kita lebih kepada atmospheric pressure. Oleh itu, casing yang ada di sini hanyalah sekadar untuk menjaga keselamatan. Kerana apa? Kalau kita lihat pada gambar rajah di sini, kita dapati bahawa Pelton wheel yang mudah seperti ini boleh berfungsi dalam keadaan terbuka. Ini seperti yang saya terangkan tadi, fungsi spear adalah untuk mengawal kadar alir. Ini adalah runner dan bucket. Okay, so runner dan bucket kita dapati bahawa design untuk runner dan bucket agak special. Kerana apa? Kita perlu pastikan air yang melalui bucket tidak akan menghalang perjalanan air yang menghentam bucket. So apa yang dimaksudkan dengan itu ialah kerana kita tidak mahu apabila apabila air menghentam pada bucket ini katakan ada nozzle. So apabila air daripada nozzle keluar, kita tak nak air ini akan dibalikkan dan terkena dirinya sendiri. Kerana ini akan menyebabkan air tersebut akan memperlahankan had laju air yang datang. Oleh itu kita kena design supaya bentuknya menyebabkan ia tidak berlaku pelanggaran antara sesama air. So jadi apa bentuk yang selalunya designer buat, mereka akan membuat berbentuk seperti ini. Jadi seolah-olah air akan hit pada permukaan atas dan air akan turun dan akhirnya akan keluar di situ. Jadi selalunya dia akan bentuk dalam dinamakan hemispherical cup. Dan selalunya kita akan ada splitter di tengah-tengah kerana seolah-olah air akan hit pada bahagian tengah ini dan air akan tersplit dua. Yang ini saya harap pelajar boleh membaca nota yang saya sertakan. So ini adalah contoh Pelton wheel. So jadi maknanya Pelton wheel, air akan hit di sini. Ini adalah jet dia, nozzle. So air akan hit di sini menyebabkan ia berpusing. So braking jet ialah seperti yang saya nyatakan tadi, braking jet is used to stop the running wheel when it is not working. Dan selebihnya saya rasa pelajar boleh membaca nota ini.
Dan casing kita kata adalah untuk daripada segi keselamatan sahaja, kerana tekanan yang bertindak di dalam Pelton wheel hanyalah atmospheric pressure. So ini adalah contoh Pelton wheel dan kita dapati bahawa ia boleh dibina dalam keadaan besar seperti ini. Okey, working of Pelton wheel. Saya harap pelajar dapat boleh menerangkan bagaimana mekanisme kerja untuk sebuah Pelton wheel. So the water is transferred from the high head source through a long conduit called penstock. Nozzle arrangement at the end of penstock helps the water to accelerate and it flows out as high-speed jet with high velocity and discharge at atmospheric pressure. The jet will hit the splitter of the buckets, which will distribute the jet into two halves of bucket and the wheel starts revolving. The kinetic energy of the jet is reduced when it hits the bucket, and also due to spherical shape of bucket, the directed jet will change its direction and takes U-turn and falls into tail race. In general, the inlet jet of the inlet angle of jet is in between 1 to 3%. After hitting the bucket, the deflected jet angle is in between 165 to 170 degree. The water collected in tail race should not submerge the Pelton wheel in any case. To generate more power, two Pelton wheels can be arranged to a single shaft or two water jet can be directed at a time to a single Pelton wheel. Okay, saya harap pelajar dapat memahami apa yang ditulis di sini dengan beberapa contoh yang akan saya tunjukkan. So ini adalah contoh pergerakan Pelton wheel. Seperti yang saya katakan, kita kena pastikan bahawa air yang bergerak di sini akan terkena bilah, menghasilkan pelanggaran momentum. Oleh itu, saya harap pelajar dapat alert momentum pengiraan dia adalah mv ataupun m.v kerana kita menggunakan mass flow rate. So, oleh itu, bagaimana untuk kita meninggikan momentum? Ialah dengan cara meninggikan had laju. Oleh itu kita letak jet di sini menunjukkan bahawa had laju air adalah tinggi dan air akan hit bucket, dan apabila air hit bucket diharapkan air tidak akan terkena pada dirinya sendiri. Jadi apa yang berlaku, kita akan hit dan menyebabkan air akan turun pada angle yang berlainan. Angle ataupun sudut yang paling optimum adalah sekitar 165 darjah. So 165 darjah itu ia diukur adalah dari sini. So nanti kita akan lihat di manakah 165 darjah di dalam velocity triangle. So apakah yang dimaksudkan dengan splitter? Splitter itu adalah kita beranggapan bahawa air akan hit pada bucket di bahagian tengah dan air akan dipisahkan menjadi dua bahagian. Okey, kemudian saya harap pelajar dapat membaca semula nota yang diberikan tadi. Kita ada menceritakan bagaimana cara untuk meningkatkan penggunaan ataupun untuk kita absorb tenaga yang lebih daripada aliran yang berlaku. Okey, caranya ialah sama ada kita menggunakan satu shaft dan kita akan letakkan banyak Pelton wheel. Maksudnya air akan hit dan dia akan memusingkan Pelton wheel ini serentak. Oleh itu kita kata shaft akan berpusing insya-Allah dengan lebih laju. Okey, tetapi ada satu cara lagi. Kerana apa? Kerana dalam cara ini kita dapati kemungkinan kita kata tidak akan bertambah dengan mendadak. Kerana apabila wheel telah berpusing, kita kata mungkin tenaga di sini kita kata tidak membantu sangat ataupun tidak berjaya diserap di dalam sistem turbine. Jadi apa yang engineer buat ialah engineer akan cuba optimizekan bilangan nozzle di dalam Pelton wheel.
walau bagaimanapun kita kata kita tak boleh, walaupun pelajar lihat di sini ada lagi kawasan kosong, tetapi kita perlu ingat bahawa kita kena memastikan bahawa tidak ada gangguan air yang berlaku. Apa maksud gangguan? Apabila air kawasan di sini hit bucket, air akan jatuh bawah. So air di sini akan hit bucket dan air akan jatuh bawah. So jadi kita kata ia tidak mengganggu aliran. Okay, kemudian kalau anda kata kita ada satu lagi jet, katakan kita jet di sini. Okay, kita hit macam gitu. Mungkin air akan jatuh, akan terkena pada bahagian yang ini. Oleh itu, ia mungkin akan mengganggu aliran pada nozzle yang lain. Oleh itu, tidak semestinya di dalam satu Pelton wheel kita boleh letak banyak nozzle. Ada rumus yang digunakan untuk mengira kedudukan ataupun optimum nozzle numbers yang boleh di-install ataupun yang boleh dipasang di dalam Pelton wheel. Okay, satu lagi cara ialah kita instead of, maknanya daripada kita menggunakan runner di dalam keadaan tegak, mungkin kita boleh menggunakan runner di dalam keadaan horizontal. So instead of vertical, kita akan baringkan Pelton wheel yang kita ada. Contohnya, okey, ini adalah contoh di mana Pelton wheel dengan menggunakan nozzle, ini mungkin 2 nozzle di sini. Okay, dan satu lagi cara ialah kita mungkin boleh memasang banyak nozzle sekiranya kita menggunakan Pelton wheel di dalam keadaan horizontal. Jadi di dalam keadaan horizontal, apabila air hit bucket, air akan jatuh ke bawah dan ia tidak akan mengganggu hentaman jet yang disebabkan oleh nozzle yang lain. So dalam keadaan ini kita kata kita akan dapat mempertingkatkan kelajuan Pelton wheel. So ini adalah beberapa contoh gambar rajah Pelton wheel dan yang digunakan di dalam textbook. Cuma yang saya harap pelajar dapat faham ialah ada kalanya gambar rajah diberi dalam bentuk ini. So sekiranya gambar rajah diberi dalam bentuk ini, pelajar perlu ingat ini adalah seolah-olah pandangan top view. Maksudnya gambar rajah di atas adalah ini adalah side view dan ini adalah top view. Jadi saya harap pelajar dapat imagine bagaimana air itu menghentam bucket dan bagaimana air itu keluar daripada bucket. Okey, kemudian kita akan cuba untuk melihat beberapa rumus utama yang diperlukan untuk mengira Pelton wheel. Okey, sebelum saya menerangkan lagi, so saya harap pelajar dapat ingat kembali. Okey, pertama ialah kita ada terms V1 di dalam velocity triangle. Di dalam Pelton wheel kemungkinan ataupun ada kalanya V1 dinyatakan sebagai velocity of jet. Kenapa? Di dalam Francis turbine ataupun centrifugal pump, kita dapati bahawa air akan sentiasa masuk ke dalam bilah. Oleh itu tidak jelas air tersebut di dalam bentuk nozzle. Maknanya tidak ada nampak air dan kita hanya nampak adalah air yang mengalir di dalam keseluruhan volume. Oleh itu kita tidak akan ada velocity of jet. Okay, tetapi di dalam Pelton wheel, kita kata kita akan nampak jelas bahawa air akan keluar daripada satu corong. Oleh itu, had laju ini akan dikenali sebagai had laju jet kerana had laju ini bergerak dengan had laju yang tinggi. Okay, kemudian kita kata, oleh kerana had laju ini adalah had laju yang actual, oleh itu di dalam velocity triangle, kita akan anggap had laju air yang keluar daripada nozzle akan sama dengan V1. So first kita kena faham bahawa V1 sama dengan Vjet dan rumus yang digunakan untuk Vjet ialah CV darab square root 2GH. Okay. Dan CV itu ialah selalunya dinyatakan sebagai coefficient of velocity. Dia antara 0.95 hingga 0.99 dan nilai H di sini adalah effective heat. Okey, saya terangkan semua sekali.
Okey, berkenaan first kita lihat berkenaan dengan CV. Okey. Kita ada jet di sini, maknanya kita ada nozzle di sini, dan nozzle ini akan keluar dengan certain had laju dan dia akan hit bucket. Okey, kita kena faham bagaimana nozzle ini keluar. Tentulah ia datang daripada satu takungan ataupun satu empangan di tempat yang tinggi. Oleh itu, bagaimana untuk kita mendapatkan rumus square root 2GH? Okay, sebenarnya ialah dengan melalui pengiraan Bernoulli equation. So, maknanya saya harap pelajar di rumah dapat mengira. Satu, kita ambil point di atas ini. Dan satu lagi adalah had laju di luar sini. Jadi, di sini kita ada PATM dan sini pun kita ada PATM. Di sini velocity kita anggap sama dengan kosong dan di sini velocity kita anggap mempunyai nilai ataupun sama dengan V1. Okey. Kemudian nilai Z di sini tentulah kita anggap di sini Z sama dengan kosong dan di sini kita kata Z adalah H. Okay. Kenapa kita tak letak H sama dengan efektif? So kita kena faham bahawa kita pada kedudukan nombor 1 di sini air mempunyai tenaga yang tertentu. Tetapi tenaga akan berkurang sedikit kerana apa? Kerana sepanjang perjalanan air di dalam pipe akan berlaku kehilangan, akan ada losses. Oleh itu ada tenaga yang diperlukan untuk overcome the losses. So ini akan menyebabkan tenaga yang akan sampai pada 2 di sini ialah tenaga yang setelah ditolak dengan losses. Oleh itu tenaga di situ dikenali sebagai effective energy atau dikenali sebagai effective heat. Okay, jadi kalau kita bincangkan tenaga kat sini, okay, kat sini adalah tenaga yang secara efektif. So kemudian kita kata apa nama? Kalau kita berbincang berkenaan dengan heat, maknanya potential energy, ketinggian. So ini adalah kita kata gross heat. So maknanya ketinggian kasar. Dan ini di sini adalah kita kata effective heat. Maknanya ketinggian yang memberi tenaga betul-betul pada kedudukan nozzle. So pada satu ni selalunya kita akan panggil gross heat kerana apa? Kerana ia memberi tenaga di awal perjalanan air. Tidak semestinya tenaga pada satu adalah tenaga yang ada pada point 2. Okay, jadi saya harap pelajar dapat imagine kerana berkenaan dengan losses, energy losses ini pelajar telah belajar di dalam fluid mechanics 1. Okey. Berkenaan dengan CV ini pula apa dia? Tentu pelajar ingat di dalam fluid mechanics 1 kita belajar minor loss. Okey, minor loss ni kita gunakan untuk pengiraan apa? Sekiranya kita ada component of part. Maknanya kita ada bending katakan. So maknanya kalau katakan pipe tu ada T junction, orang akan beri K sama dengan 0.7 katakan. Okay. Dan kita perlu faham bahawa nozzle juga mempunyai minor loss. Okay. Oleh kerana air melalui nozzle di sini, oleh itu kita anggap CV di sini sebenarnya adalah coefficient of nozzle. Okay, itu yang pelajar perlu faham. Okay, kemudian ada ketika pelajar kena berfikir secara lebih proaktif. Contohnya pada ketika bila kita tahu bahawa di sini ada nozzle dan kita telah memasukkan minor loss untuk nozzle sebagai CV. Dan air akan bergerak daripada point 2 dan akan hit blade pada point 3. Pelajar tentu faham bahawa perjalanan air di sini sekiranya terlalu jauh menyebabkan tenaga yang hit blade akan berkurang sedikit daripada 2. Saya harap pelajar dapat imagine oleh kerana air travel at certain distance ataupun kita kata pelajar tentu boleh imagine kalau kita ada hose di sini, kita keluarkan air. So kalau di point 1 ini had lajunya 10 meter per second, kemungkinan setelah 2 meter had laju di sini menjadi 9 meter per second. So maksudnya ada pengurangan had laju. Kerana apa? Kerana ada distance ataupun ada resistance yang berlaku. Sama juga yang berlaku di sini, kemungkinan had laju 2
lebih tinggi daripada had laju 3 kerana ada kehilangan ataupun jarak di antara jet dan juga nozzle adalah terlalu jauh. Pada ketika itu, pelajar perlu mengira apakah losses yang berlaku di sepanjang perjalanan 2 hingga 3. Okay, itu maksudnya idea ataupun knowledge yang pelajar perlu tahu. Okay, walau bagaimanapun, di dalam pengiraan Pelton wheel, kita beranggapan bahawa kalau kita lihat di sini, okay, kalau kita tengok betul-betul, kita ada sphere di sini dan sphere ini begitu dekat dengan nozzle, dengan bucket. Jadi maksudnya selalunya, selalunya kita beranggapan bahawa kehilangan tenaga daripada nozzle di sini hinggalah ke permukaan bucket adalah jaraknya adalah terlalu kecil, oleh itu tiada kehilangan. Itu sebab di dalam rumus ini kita hanya fokus kepada pengiraan nilai jet di sini adalah CV square root 2GH, di mana H adalah effective heat. Okay, saya harap pelajar dapat imagine perkara ini. Okey, kemudian kita mengira lagi, setelah kita ada runner di sini dan kita ada nozzle yang hit bucket, dan ini akan menyebabkan runner berpusing. So apabila runner berpusing, tentulah ia akan berpusing di dalam RPM. RPM ini apa? RPM ni adalah rotational speed. Okey. Dan saya rasa pelajar tentu faham, di dalam velocity triangle kita menggunakan linear speed. Kita menggunakan meter per second. Oleh itu kita perlu convert RPM ini kepada linear velocity. So rumus apa yang nak kita gunakan? Kita masih lagi menggunakan U sama dengan pi dn over 60. Okey. Okay. Dan kita kata di dalam Pelton wheel kita ada satu lagi rumus. Okay. Kita ada satu lagi rumus yang pelajar perlu tahu, iaitu U sebenarnya adalah sebahagian daripada V-jet. Okay, maknanya oleh itu kita boleh menulis rumus sebagai U sama juga dengan phi, ini simbol phi yang didarabkan dengan square root 2GH. Okay, saya harap pelajar dapat alert perkara ini dulu, kerana di dalam velocity triangle nanti kita akan faham kenapa kita boleh menulis rumus ini. Dan kemudian kita boleh beranggapan bahawa phi di sini, phi di sini adalah sebenarnya ratio between U and V-jet. Okay, jadi kalau kita tengok rumus ini, apa yang boleh kita buat ialah seolah-olah 2GH ini kita bawa ke bawah. So kita boleh ada U sama dengan 2GH adalah sama dengan phi. So kita boleh tulis juga U over V-jet. Okay, kenapa kita V-jet? Okay, sama juga dengan phi. Okay. So di sini kita cuma ringkaskan kerana apa? Kerana selalunya nilai phi ini telah mengambil kira nilai CV yang ada di sini. Okey. So yang ni saya harap pelajar alert tentang hubungan ataupun beberapa rumus baharu yang kita akan gunakan selalu di dalam Pelton wheel. Okey, untuk memastikan Pelton wheel bergerak dengan efisien, nilai phi di sini selalunya secara industri. So in industrial range, kita akan gunakan sekitar 0.43 hingga 0.48. So yang ini saya harap pelajar dapat alert, kerana di dalam kuliah kita yang terakhir di dalam Francis Turbine, saya ada menerangkan tentang reaction ratio ataupun reaction degree, R. Saya harap pelajar masih lagi ingat perkara tersebut. Dan di akhir slide berkenaan dengan reaction degree ialah saya ada mengatakan bahawa di dalam Pelton wheel ataupun di dalam impulse turbine, kerana di dalam slide tersebut saya tak tulis sebagai Pelton wheel, saya cakap di dalam impulse turbine kita kata reaction degree adalah hampir zero. Kerana apa? Kerana
tangential velocity dan Vjet dalam keadaan 50-50. Okay. Kenapa 50-50? Maksudnya rasionya adalah 0.5. Okay. Yang ini kita akan tengok di dalam di dalam velocity triangle nanti. Membawa maksud, sekiranya pelajar diminta untuk mengira U over Vjet, dan pelajar dapati bahawa rasionya adalah lebih besar daripada 0.5, maka pengiraan adalah salah. Kerana apa? Sekiranya rasio adalah 0.5, kita dapati bahawa Pelton wheel tersebut bergerak dengan keadaan ideal. Maksudnya langsung tidak ada geseran. So oleh kerana kita ada nilai, kalau kita lihat balik dalam pengiraan kita, kita ada nilai CV di sini, membawa maksud ada geseran. Oleh itu, rasio untuk V di sini akan ada sedikit pengurangan. Maksudnya, ia tidak boleh lebih daripada 0.5, tetapi yang terbaik adalah sekitar 0.4748 atau 49. Dan saya harap pelajar dapat ingat nombor ini kerana ini adalah kita kata common range yang digunakan di dalam industri. So kemudian angle of deflection yang saya nyatakan tadi untuk memastikan bahawa air tidak terkena pada aliran jet. Oleh itu bucket akan diletakkan dalam keadaan 165 darjah. So yang ini saya harap pelajar dapat ingat. Dan selepas ini jet ratio dan sebagainya bukanlah silibus kita, tetapi saya harap pelajar tahu kerana ini adalah elemen penting di dalam Pelton wheel. So jet ratio membawa maksud ialah kita cuba sesuaikan kekuatan jet, iaitu kalau kita tengok dekat sini, dia adalah diameter of jet dan diameter of Pelton wheel. Maksudnya Pelton wheel kita tahu besar mana dan kita boleh agak apakah jet yang paling sesuai. Kerana kalau jet ini besar sangat, kemungkinan air tidak boleh bergerak dengan begitu laju. Kerana apa? Q sama juga dengan AV. Oleh itu kalau A terlalu besar, kadar alih adalah fix, oleh itu velocity akan rendah. Jadi apabila velocity rendah, dia akan mengurangkan nilai momentum dan ia akan menyebabkan momentum yang berlaku kurang. Mungkin Pelton wheel tidak boleh berputar. Tetapi kalau terlalu laju, kita kata secara praktikalnya, kita kata akan berlaku resisten juga. Maksudnya, kalau kita ada kat sini contohnya 50 cm and then kita kecilkan nozzle menjadi 1 cm. Kita dapati bahawa air yang keluar di sini sebenarnya tidaklah laju. Yang ini saya harap pelajar boleh imagine. Contohnya kita ada getah. Kalau kita semakin kecil, kita dapati bahawa air yang keluar tidaklah laju sangat. So kita kena pandai untuk mengecilkan water hose tu, getah air, supaya had laju yang keluar kita kata cukup laju. Kerana kalau kita kecilkan lagi, ada kemungkinan had laju akan semakin kurang. So itu yang dimaksudkan dengan jet ratio. So selalunya kita akan ambil jet ratio sebagai 12. Walau bagaimanapun jet ratio bukanlah silibus di dalam tajuk ini. Dan seterusnya kita ada bucket dimension. So kita kerana ini lagi sekali idea dia ialah supaya balance antara bucket dimension dan juga water jet. Kemudian ada number of jet. Okey, yang ini seperti yang saya terangkan tadi supaya kita boleh increase the efficiency ataupun capability to absorb energy from flowing water. Okey. Okey, dan akhirnya kita juga perlu menentukan number of bucket. Kenapa kita perlu menentukan number of bucket? Kerana sekiranya kalau ada kita ada bucket yang terlalu jarang, oleh itu apabila air hit di sini, kita kata kita rugi kerana bucket yang next bucket berada terlalu jauh. Jadi tetapi kalau bucket kita terlalu dekat, kita kata mungkin akan berlaku pembaziran kerana air tak sempat nak hit dengan betul, next bucket dah masuk, dah datang daripada atas. So jadi kita kata ini akan menyebabkan Pelton wheel kita itu menjadi kurang efisien. Okay, so kita pergi kepada velocity triangle.
So velocity triangle ni saya rasa kita boleh berjalan dengan laju. Kerana apa? Kerana semua pelajar telah faham tentang velocity triangle. Okey, beza yang pertama velocity triangle untuk Francis turbine dan juga Pelton wheel ialah velocity triangle pada Pelton wheel sebenarnya kita anggap berlaku pada satu titik. Dan kita anggap kerana apa? Walaupun dalam lukisan ini kita anggap air berjalan di sini. So and then seolah-olah air akan melalui bucket dan keluar. Okay, memang itu yang kita nampak. Kerana apa? Kerana kita punya bucket ni statik. Tetapi kalau pelajar berfikir ataupun imagine ia bergerak, tentulah pelajar akan imagine bahawa apabila air hit bucket di sini, dalam masa yang sama ia telah menyebabkan bucket ini bergerak ke tempat lain, ke tempat situ. Oleh itu, ia seolah-olah dia hit sini dan dia akan terus jatuh macam gitu. Okay. Oleh itu, kita kata kebanyakan, kebanyakan buku ataupun ada buku yang lebih ekstensif mengatakan bahawa sebenarnya titik pergerakan, point tu adalah sama. Okay. Jadi apa implikasinya di dalam pengiraan nanti? Kita akan beranggapan bahawa U1 akan sama dengan U2. Okey, yang itu nanti di sini saya ada tulis kot nanti. Okey, so we assume U1 sama dengan U2. Okey, kenapa kita assume U1 sama dengan U2? Kerana ia sebenarnya berlaku pada satu titik. Berbeza dengan Francis turbine. Kerana apa? Dalam Francis turbine kita ada masuk, kita ada inlet, so kita ada U1, and then keluar, kita ada U2. Okay, yang ini kita berbeza. Kita tak boleh nak simply anggap U1 sama dengan U2 pada Francis turbine, tetapi di dalam Pelton wheel kita boleh beranggapan demikian. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kita dapati bahawa actual yang masuk di sini, kita akan tandakan sebagai V1 dan sebutan lain bagi V1 adalah sama dengan Vjet. Okay, jadi kalau dalam soalan dia kata Vjet, awak kena anggap ia adalah V1 kerana V1 adalah actual velocity yang memasuki bilah. So kemudian kalau Francis turbine, kita kata kita ada V1 macam itu. So mungkin kita ada VR1 dan kita ada U1. Tetapi kita beranggapan bahawa sekarang VR1 ini ia adalah selari ataupun bentuknya adalah selari dengan arah jet. Oleh itu awak boleh imagine kalau VR1 ini duduk selari di sini, okay, tentulah ia akan menjadi sebahagian daripada V1. Okay. Dan ini membawa maksud vektor yang kita boleh lukis ialah kita ada V1 di sini. Okay, sebahagiannya adalah VR1 dan sebahagian lagi tentulah U1. So yang ini saya harap pelajar dapat imagine. Kalau dalam Francis turbine kita ada V1. So yang kat sini kita ada VR1 dan kat sini kita ada U1. So sekiranya VR1 ni mendekati di sini, dia jadi macam gitu, tentulah U1 ni pun akan turun macam gitu menjadi yang ini. Okay, jadi di sini kita kata oleh kerana bentuk blade adalah selari dengan bentuk V1, oleh itu velocity triangle pada inlet akan menjadi seperti ini. So dia tidak jadi triangle. Okay. Kenapa di sini kita kata tidak ada angle? Kerana kita kata tentulah kalau kita nak buat bucket macam itu, adalah lebih efisien kita buat supaya air yang masuk dalam keadaan dia selari di sini. Barulah ia boleh berpusing dengan cantik dan akhirnya keluar. Okay, itu teorinya. Oleh itu ketika yang masuk kita kata ia adalah VR adalah selari dengan arah aliran masuk. Okey. Di dalam outlet pula di sini kita dapati bahawa actual velocity adalah V2 di sini. So yang ini pelajar kena ingat ataupun pelajar kena faham kenapa V2 berada di sini. Okay, saya ulang semula berkenaan dengan tadi. Pelajar tentu imagine wheel di sini akan berputar disebabkan ada hentaman air daripada jet. Oleh itu apabila air masuk dan hit bucket, so ia akan menyebabkan bucket berpusing.
Kalau bucket berpusing, tentulah bucket itu sekarang berada di sini. Oleh itu, air yang sebenarnya akan turun macam gitu. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat imagine. Kerana apa? Wheel di sini adalah sesuatu yang free. Maksudnya dia air tolak dia berpusing. So jadi maknanya air hit bucket and then air akan jatuh. Okay, secara imagination, kita beranggapan bahawa air yang jatuh adalah V2 di sini. Kerana apa? V2 adalah actual outlet ataupun actual velocity at outlet. Okay. So sekiranya ini adalah actual velocity, jadi kita boleh anggap oleh kerana ini adalah bentuk bilah, so kita lukislah ini sebagai VR2 dan kita sambung dengan satu lagi vektor U2 di sini. Okay, kemudian kita akan lengkapkan lagi satu velocity triangle iaitu berkenaan dengan ideal flow ataupun kita kata secara teoretikal air mungkin akan turun secara ideal flow seperti itu, kita tulis sebagai VF2 dan kita akan kata ada pusaran, oleh itu kita menulis V-World 2. Okay, walau bagaimanapun VF2 dan juga V-World 2 ini kita kata tidak akan digunakan dalam pengiraan Pelton wheel. Okay. Dan sudut. Okay, kita pergi melihat sudut. Sudut sudut bilah ataupun bucket angle akan refer kepada sudut ini. So sudut inilah yang dikatakan 165 darjah. So jadi di dalam velocity triangle selalunya diberikan kedudukan sudut itu adalah di sini. So nilai theta di sini adalah 165 darjah. Okay, selalunya di dalam Pelton wheel jarang kita mengira apakah angle. Kita akan mengira kelajuan wheel dan sebagainya kerana angle selalunya fix sebagai 165 darjah.